kita membincangkan berkenaan dengan ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, berkenaan dengan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara yang dibentangkan sebentar saja tadi. Dan seterusnya kita ingin bercakap dengan Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB, Agil Faisal Ahmad Fazil, untuk membincangkan berkenaan dengan pandangan pertama beliau tentang pelan ini, dan juga sama ada ini menjawab segala persoalan dan juga segala kemusykilan usahawan bagaimana untuk mereka bergerak ke hadapan, kerana kita tahu pelan ini adalah pelan yang ada 40 perkara dan juga tentunya mengambil masa yang panjang untuk dibincangkan. Tetapi Agil, pertama sekali Agil, kita ingin bincangkan sama ada Agil rasa ini menjawab segala kesangsian, kekhawatiran usahawan bergerak ke hadapan dalam tempoh PKPB ini. Sebentar tadi saya tanyakan kepada Sekretariat EAC sama ada tahu tak bila ekonomi akan dibuka semula. Tiada siapa yang tahu, tiada siapa yang tahu berapa lama ini akan berlangsung. Tetapi Agil lihat dokumen ini, adakah ini cukup untuk tempoh ketidaktentuan tersebut? Secara kasarnya saya melihat pakej ini bertujuan untuk membantu kita merangsang ekonomi, dan apabila kita melihat cara itu ialah dengan menggunakan norma-norma baru. Seperti yang sedia maklum, satu, dengan melalui PKP, PKPB dan sebagainya, ini sahaja telah mengakibatkan ramai dan juga banyak syarikat-syarikat tertutup dan tidak melakukan aktiviti perniagaan. Tetapi bila kita buka semula pun, kita mulakan dengan cara yang berbeza, bukan dengan cara yang lama. Perlu ada banyak perubahan-perubahan dan adjustment. Jadi bila kita lihat perkara ini, pakej yang diperkenalkan atau diumumkan oleh PM sebentar tadi menjurus ke arah itu. Kalau kita lihat banyak inisiatif pendigitalan, banyak we need to go digital. Semuanya nak pergi secara digital, nak kurangkan aktiviti fizikal, dan perkara ini memang akan dapat membantu dalam jangka masa panjang. Tapi concern dia sekarang ialah bagaimana benda ini boleh disampaikan kepada mereka yang benar-benar berkeperluan. Contohnya usahawan-usahawan MSME, usahawan luar bandar. Yang perkara yang sama juga kepada pekerja-pekerja. Kita lihat banyak peluang-peluang pekerjaan melalui training, melalui upscaling dan sebagainya. Jadi bagaimana benda ini boleh terus disampaikan. Sebab kita tahu ini bukanlah kali pertama. Cabaran yang utama bila setiap kali pengumuman dikeluarkan, bukan sahaja pakej rancangan, malah bajet-bajet yang lepas, the main issue, the main challenge adalah delivery system kita. Itu adalah titik persoalan yang paling utama yang kita nak kena lihat. Okey, Agil berkata tentang delivery system. Saya tahu skrin Agil mungkin menunjukkan perkara lain. Kami cuba ingin dapatkan skrin Agil, menunjukkan muka Agil supaya kami boleh berbual dengan Agil. Agil bercakap tentang penyampaian. Kita juga dapat laporan daripada apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi bahawa subsidi yang diperuntukkan sebelum ini untuk subsidi upah telah memastikan bahawa 2.2 juta pekerjaan telah dikekalkan dan juga diselamatkan. Adakah Agil melihat ini satu keyakinan berdasarkan apa yang dilaksanakan sebelum ini tetap terhadap subsidi upah tersebut? Apakah pembaharuan yang mungkin Agil lihat untuk usahawan? Adakah permohonan? Adakah satu saluran yang lebih mudah dilakukan? Bagaimana Agil lihat proses itu? Sekarang ni buat masa ini tidak ada lagi platform digital homegrown yang dibuat untuk memudah cara. Sebagai contoh, kita memang cakap ketika MCO PKP ni jualan dalam talian bertambah, jualan perniagaan dalam talian bertambah dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, bila kita tengok kepada statistik, 50% syarikat kecil tutup. Dan sekarang nak lebih 500,000 orang kehilangan pekerjaan. Kenapakah ini berlaku? Kerana walaupun digital platform bergerak, tetapi pada masa yang sama ramai lagi yang tidak ada akses kepada digital ini. Jadi saya tengok pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh PM tadi akan
ke arah ini, membantu mewujudkan dan juga membantu supaya lebih ramai orang yang akan dapat akses kepada digital ini melalui geran-geran yang diumumkan, melalui pengumuman yang diberikan dalam perkeso, gig ekonomi, berkenaan dengan Kementerian Sumber Manusia. Ini semua ke arah tersebut. Tapi apa yang penting sini, kalau saya pada pendapat saya, pendigitalan selama kepada 100% dalam keadaan sekarang, saya rasa tidak akan dapat result sepenuhnya. Apa yang perlu ada hybrid di antara pendigitalan dan juga konvensional. Sebab kita kena, sebagai saya bagi contoh ya. Kalau kita cakap digital, full digital, tapi mereka yang duduk di luar bandar ataupun di kawasan yang internet penetration-nya amat rendah, akses kepada internet adalah satu yang amat mencabar. Jadi agak mustahil untuk mereka melakukan perisian digital ini dengan sepenuhnya. Jadi apa yang terbaik ialah perlu ada mekanisme di tengah sebagai aggregator yang boleh membawa lebih ramai pengguna-pengguna di luar bandar atau tempat internet penetrasinya rendah ke digital platform tersebut melalui training seperti yang diumumkan tadi, melalui training and placement. Jadi tapi perlu ada kesungguhan antara kedua ni, digital dan juga konvensional harus bergabung menjadi hybrid, dan saya percaya lebih ramai orang akan dapat menggunakan apa yang diumumkan oleh kerajaan jadi, iaitu pendigitalan dalam kita punya aktiviti seharian. Dan mereka ni sehingga sekarang saya ada yang maklum pada saya, mereka WhatsApp dan beritahu mereka telah diarahkan untuk membayar semula pinjaman mereka. Dan walhal kita sedia maklum bahawa patutnya ada moratorium, tapi mereka telah digesa, kumpulan mereka telah digesa untuk bayar. Itu satu contoh. Yang kedua, ini saya nak highlightkan juga, sebabkan bila mungkin libat mereka yang selalu memberi pendapat ni tidak diajak bersama dalam libat urus ni. Sebagai contoh, usahawan-usahawan tekun, usahawan-usahawan di bawah DFA, Development Funding Institution ni. Kebanyakan mereka yang dikerah semula untuk membayar kerana mereka mengatakan bahawa moratorium ni hanya khas kepada mereka yang terlibat di dalam loan mereka yang aktif. Tapi hutang-hutang yang lapuk harus dijelaskan. Tapi kenapa perlu ada diskriminasi dalam hal ini? Semua orang kena COVID, semua orang kena MCO, semua orang tidak boleh berniaga. Tetapi kenapa ada klasifikasi di antara hutang? Kenapa ada perlu klasifikasi di antara kategori ini? Ini satu lagi sebab kerana saya rasa bukannya nak cakap apa, tapi tak sampai maklumat ini kepada mereka yang menggubal, kepada Menteri Kewangan mungkin tak sampai kepada mereka kerana perkara ini mungkin tidak ditimbulkan. Jadi peluang ni, Rizal, saya tengok saya rasa safety net di sini adalah RUU yang akan dibentangkan bulan Julai ini. RUU COVID ni. RUU COVID ni saya rasa perlu menyeluruh, perlu cover semua bilangan masyarakat, semua mereka yang terlibat dalam COVID ni, dalam ekonomi ni. Tadi PM ada umum, ada RUU yang akan dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang ni yang akan melihat ekosistem lain yang boleh membantu bisnes-bisnes. Ini penting. Dan pada kali ini saya harap kalau boleh Kementerian ini, Kementerian Undang-Undang Kerajaan JPM kali ini akan lebih menyeluruh daripada Mak Cikiah sampailah ke Datuk Peter Lim, sampailah kepada semua ni, perlu mendengar pendapat mereka. Apa yang Agil ingin lihat dalam rang undang-undang ini, kerana ia menyatakan untuk pelepasan sementara daripada tanggungjawab perjanjian bagi satu tempoh yang ditetapkan. Secara paling mudah untuk orang di luar sana faham, daripada Mak Cikiah kepada mereka yang tiada latar belakang undang-undang contohnya. Apakah maksud ini? Adakah ini akan melepaskan mereka daripada pembayaran semula ataupun perjanjian? Bagaimana Agil menerangkan ini pada orang di luar sana? Okey Rizal, secara simple dan mudahnya, moratorium mungkin tak boleh berlangsung sampai setahun, 6 bulan maksimum. Dan pada masa yang sama, kredit company tidak mengadakan moratorium, orang still tidak bayar. Tetapi kita tahu dengan pengangguran, dengan tak ada duit, mereka tak boleh bayar. Jadi next apa? Saman. Ya? Next lepas saman, LOD, saman, judgement, bankrupt. Ya? Jadi apa yang kita nak, apa yang patut kita buat ialah satu lagi saluran. Dalam RUU ini mengatakan
Moratorium selama setahun, tidak akan ada proses bankruptcy, tidak akan ada proses penggulungan, tidak akan ada proses ini. Kerana jika berlaku perkara itu, maka habislah hidup orang ni. Bukan saja mereka dah tak ada duit untuk bisnes dan sebagainya, tetapi apa yang mereka ada juga akan dibekukan oleh insolvensi. Dan RUU ni boleh buat. Sebab kita boleh lihat ya, macam di Singapura sudah ada waiver untuk bankruptcy, waiver untuk syarikat syarikat daripada kena gulung. Dan saya percaya di Malaysia ni penggulungan syarikat ataupun dipanggil winding up telah diberi moratorium selama 6 bulan kerana ia adalah di bawah kuasa SSM. Tetapi bankruptcy perlu dibawa di bawah parlimen untuk mendapatkan pergubalan di bawah RUU ini. Jadi contohnya Rizal, maksudnya saya nak cakap ni, kalaulah bank pun kejar mereka, tuntut mereka dan sebagainya, ya, dia boleh buat apa dia, tetapi kita ada mahkamah ataupun kerajaan telah membeli satu tempoh masa, macam sementara tadi, mungkin selama setahun tidak akan mengganggu orang ni. Orang-orang ni masih lagi menjalani perniagaan. Mereka, sebab Rizal, mereka ni bukan dapat pinjam loan pun sekarang ni. Sebab semua kalau you tengok, semua yang ada sekarang ni, yang pinjam loan SRS ke, yang dana mikro daripada BSN ke semua ni Rizal, semua ni cakap syarat tak boleh blacklist, syarat kena cantik. Kita dah tahu sedia maklum, keadaan ekonomi sangat meruncing for the past 2 years. Nak untuk expect usahawan, mikro usahawan ni untuk dapat rekod yang bersih, cantik, memanglah dalam 100 mungkin dapat 10 lah. Ni saya nak kongsi sedikit BSN yang dana yang dibagi, yang diumumkan ni. Daripada circle saya, circle GMB ni, kita ada lebih kurang 10,000 usahawan yang aktif. Daripada 10, seorang je approve result. Dan kita pun tak tahu sebab apa, daripada awal sampai habis, dia boleh beritahukan dia punya requirement berubah-ubah. Berubah requirementnya sehingga mereka semua gagal, Rizal. Jadi kita dah tahu, sebab ini itu pentingnya RUU ni perlu ada mekanisme lain, ekosistem yang lain yang boleh membantu supaya bisnes ini flourish, membantu supaya usahawan untuk teruskan hidup mereka, membantu supaya pekerja-pekerja boleh meneruskan pekerjaan mereka tanpa dikongkong, disekat oleh instrumen lain pula, contohnya bankruptcy ke, winding up ke dan sebagainya, garnishing ke dan sebagainya. Okey, Agil, saya nak beri berehat seketika, tapi saya ingin berikan satu senario dan juga soalan kepada Agil. Jika RUU tersebut tidak dilaksanakan, berapa banyakkah kita jangka ataupun lewat dilaksanakan, berapa banyakkah kita jangka usahawan akan gulung tikar, usahawan tidak akan dapat lagi beroperasi kerana daripada apa yang Agil katakan sebentar tadi, dan seperti contohnya pinjaman untuk sebuah bank tersebut, 1 daripada 10 saja yang dapat. Tentunya ini memberikan gambaran bahawa usahawan di luar sana pun sukar untuk mendapatkan akses untuk tunai untuk membayar pinjaman mereka. Jadi soalan saya, RUU tersebut seharus dan juga sepantas manakah ia harus diluluskan untuk memastikan bahawa usahawan mereka semua di luar sana dapat dilindungi? Saya akan minta jawapan daripada Agil sebentar saja lagi. Kembali kita daripada rehat, Agil. Dan bertemu kembali, kita membincangkan berkenaan dengan penjana, satu pelan pemulihan ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar sahaja tadi. Dan seterusnya kita bersama dengan Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB, Agil Faisal Ahmad Fazil, untuk membincangkan berkenaan dengan rang undang-undang COVID-19 yang disebut sebentar tadi. Dan Agil, kita menyebut tentang rang undang-undang COVID-19 langkah sementara disebutkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, dan juga saya ingin tanya Agil, jika rang undang-undang ini lewat diteruskan ataupun lewat diluluskan, apakah kesannya kepada usahawan? Kerana Agil menyatakan bahawa ini menghentikan usahawan tersebut daripada winding up ataupun daripada gulung tikar, kemudian daripada mereka dikenakan tindakan undang-undang. Sepantas manakah ini harus diluluskan? Rizal, kita dah lambat. Singapura luluskan RUU dia atau the COVID Act March. So sekarang kita baru nak bentang Julai. Dan kita kena sedia maklum. Inilah dari segi ni, kalau nak katakan lambat, you should have done it yesterday or 3 months ago. Sebab kita dah tengok implication dia banyak. Sebab bila berlaku
kebanyakan ni satu, kita dah tengok berapa ramai orang tak ada kerja, berapa orang dah kehilangan pekerjaan, dan automatically kita ada lihat ialah mereka akan tak mampu nak bayar rumah, nak bayar sewa, nak bayar rental. Rental sebagai contoh. Rental ni is very straightforward. Kalau you tak bayar, sebab kita punya tenancy agreement ni memang very straightforward. Kalau kita tak bayar sebulan, memang landlord boleh foreclose kita punya kedai atau premis. Dan kita tengok walaupun dalam package presiden 1, 2 bila diumumkan PM memang minta 6 bulan premis kerajaan, betul. Tetapi kita lihat juga ada juga yang GLC macam saya tengok mereka hanya menangguhkan, tidak ada diskaun, tidak ada sama telah lagi nak katakan waive. Kebanyakan GLC yang kita tengok yang problem kebanyakannya ada di MAB, Malaysia Airport. Mereka hanya moratorium, delay, tetapi still kena bayar benda yang sama. Tapi kita tahu pada masa period itu memang tak ada perniagaan, tak boleh buat bisnes. Even now airport tak buka dan kita tak tahu sampai bila hanya boleh buka, border ni akan buka. So business is affected. Tetapi dari segi undang-undang, legally landlord boleh take action. Kalau dia tak bayar undang-undang, dia boleh foreclose, dia boleh lock up, dia boleh ambil barang-barang apa yang ada. Itu adalah tindakannya. Tetapi kalau ada RRU untuk protect ni, jadi dia tahu, okay, we have to understand within this period, because of the tak boleh ambil tindakan ni. Mahkamah pun tidak akan menjurus ke arah ini. Tapi ini juga akan berlaku kepada mereka yang lain, mereka yang membuat pinjaman sebagai contohnya. Sebab the legal department pada mereka buta hati, mereka tak akan fikir sebenarnya pada mereka, KPI mereka still nak kena proceed. Sebab itu adalah kerja mereka untuk saman. Kerja mereka untuk membengkakkan orang. Kerja mereka untuk menutup negara-negara. Sebab mereka tak ada perasaan tu. Sebab perasaan mereka adalah untuk jawab pada bos mereka, jawab kepada KPI mereka, jawab kepada board of directors mereka. Jadi tetapi jika ada undang-undang RUU ini, maka tidak akan berlaku. Dan Singapura buat ni. Singapura yang kita akan dengan negara yang moden, yang memang very transparent, liberal kepada semua, buat perkara ni. Memang sudah protected daripada MAS yang lepas. Okey, dan ia harus dilakukan dengan pantas ya Agil. Agil, di sini saya nak minta kalau boleh, walaupun berbeza pendapat politik, tapi bila RUU dibentangkan, saya harap unanimously demi COVID RUU ini diluluskan di Parlimen. Okey, Agil. Kita bercakap tentang revolusi kerajaan, dia menyebut tentang, ataupun Perdana Menteri dia menyebut tentang revolusi industri 4.0 dan juga antara fokus dalam pelan pemulihan ini ataupun pakej pemulihan penjana ini adalah proses digitalisasi untuk merancangkan lagi aktiviti dan juga usaha digitalisasi, dan banyak insentif diberikan, insentif untuk hardware, untuk software, untuk latihan, untuk syarikat melihat kepada digitalisasi daripada segi marketing, daripada segi atas talian semua tu. Adakah ini satu petanda yang baik untuk hala tuju seterusnya bagi ekonomi, ataupun perlu lebih jelas lagi polisi tersebut disuarakan, dibulatkan polisi tersebut untuk orang ramai tahu bahawa ini adalah di mana kita akan bergerak ke hadapan dan semua orang harus bekerjasama. Kerana Agil apabila saya pergi ke sebuah pusat membeli belah hari itu untuk membeli makanan, dia kata cashless ataupun touchless transaction. Tapi bila saya nak pergi food court dia kata tak boleh touchless. Jadi ada disparity antara apa polisi besar dan juga apa yang dilaksanakan di luar sana, Agil. Itu contoh saya paling ringkas, Agil. Bagaimana Agil melihat pembulatan polisi tersebut, pelaksanaannya agar semua pihak tahu bahawa paling mudah pun ini adalah zaman touchless transaction. Bagaimana Agil melihat? Ya, ini memang berlaku kat mana-mana pun. Saya contoh ni, kita cakap pasal makcik dan sebagainya lah. Tapi kerajaan sendiri, kita tengok yang lepas-lepas ni, bila diumumkan setiap pengumuman boleh membuat balik online, kita tengok website jam. Bila dia kata boleh call center jam, tak berjawab. Tapi sebenarnya bukannya tak berjawab, Rizal. Sebenarnya ialah call tu selalu banyak yang masuk, sehingga kan banyak drop calls. Dan ini adalah isu dia sebenarnya, the challenge. Sebab saya tengok memang
dari segi hasrat keprihatinan Perdana Menteri kerajaan, ya memang kita nak lakukan benda ni, kita nak buat, kita committed. Tetapi the main challenge, the devil is in the delivery system. Jadi benda ni kena harus peka lah, Rizal. Saya tak tahu macam mana nak buat ni. Yang saya rasa mungkin kena berdoa je lah supaya semua orang dengar, kan? Sebab contohnya hari-hari MKN buat pengumuman, dan pengumuman yang di Twitter, dan apabila kita lalui roadblock, dia cakap pengumuman ni keluar, maka polis akan cakap dia tak sampai lagi, dia akan cakap surat miti tak cukup, kena ada surat balai polis dan sebagainya, ya. So the main challenge here ialah, saya tak tahulah, kena ada WhatsApp group yang besar je, semua orang tahu komunikasi. Ya, breakdown. There must be a better communication, a better platform in terms of strategic communication, in terms of perhubungan antara semua pihak tu kena perlu ada lah. Sebab pengumuman memang dah cantik, memang perfect. Tapi dia, dan satu lagi kefahaman pula, kefahaman satu ministeri kepada ministeri yang lain, satu departmen ke departmen lain, itu benda kita, itu adalah tanggungjawab semua lah. Kita kena betul peka dan betul kena proaktif. Dan mungkin saranan saya ialah kepada the stakeholders, kepada yang pegang ni, tolong lebih proaktif. Jangan buat kerja just within your scope. Selalunya kita kata, tak ada, saya kerja saya buat ni je, saya tak boleh. So tolong lebih luar kotak, lebih proaktif, as long as, because kita tahu sebab benda ni adalah keadaan yang berbeza dan kita perlu move ke hadapan. Okey, Agil, saya akan nyatakan kepada Agil apa yang saya rasa positif tentang pengumuman teks penjana ataupun teks perutusan Perdana Menteri berkenaan dengan pelan pemulihan ekonomi ini, penjana ini. Saya sukakan yang kerajaan akan terbitkan sukuk prihatin bernilai RM500 juta. Ini dijangka akan memberikan ownership kepada proses pemulihan tersebut kerana ia bertemakan daripada rakyat kepada rakyat. Saya nyatakan satu perkara yang saya suka sebagai rakyat Malaysia, dan juga Agil harus nyatakan 3 perkara yang Agil suka berkenaan ataupun Agil lihat positif dan juga ada peluang untuk dilaksanakan dengan baik daripada teks penjana ini. Saya 3, nanti 3 kalau you minta 5 susah sikit kot, tapi 3 senang. Nombor 1 saya yang paling best ialah subsidi gaji ni, ya. Subsidi gaji yang diumumkan kerajaan ni, walaupun kita carut dengan pegesok ataupun tidak, kita boleh dapat subsidi gaji ni. Ini adalah satu akan membantu MSME ataupun SMEs untuk rehire, untuk ambil semula pekerja. Dan saya nak sarankan di sini kepada SME, tolong tengok benda ni dan tolong start hiring. Sebagai tengok umur 40 ke bawah, 800, 40 ke atas, saya RM1,000 akan dapat subsidi. Dan juga kepada golongan sasar OKU dan sebagainya. Ini kita kena ambil sebab ini akan membantu, bukan sahaja membantu kita, tetapi akan dapat menjadi multiplier effect ni banyak. Sebab kita seorang kita ambil pekerja, dia akan bagi makan at least 3 ke 4 orang. Yang kedua, digital. Digital ni kita nampak banyak grant, banyak grant yang diberikan kepada MDEC, kepada Magic, kepada MyCreative, dan semua ni pendigitalan ni, dan saya harap dia akan dapat membantu. Cuma jangan kita nanti terperangkap dalam dia punya kosa-kosa dah itulah. Contohnya sandbox dalam yang dikreatkan dalam MOSPI. Ini semua adalah inisiatif untuk kita bergerak ke hadapan. Pendigitalan memudahkan delivery system, memudahkan perniagaan kita sehari-harian. Yang ketiga dia, Rizal, yang amat penting yang saya suka sekali diumumkan kerajaan tadi, dan ini memerlukan political will. It is definitely memerlukan political will yang utama, iaitu RUU COVID ni. RUU COVID ni sebab dia boleh protect the business, dia boleh protect individual, dia boleh protect ramai orang. Dan saya harap daripada sekarang hingga pengumuman ni, saya dah seru kepada Menteri yang berhormat Datuk Takiuddin, Menteri JPM Undang-Undang, tolong buat sesi libat urus, survey ke semua orang, ke semua golongan, daripada makcik Sia, pakcik, apalah sama, daripada budak kecil, pada budak semua, apakah efek mereka kerana COVID ni, dan bagaimana cara untuk kita boleh supaya undang-undang ni menyeluruh, sebab dia sementara, tapi menyeluruh dalam membantu bisnes ni, ya, daripada perniagaan yang ada EIM, tekun, CGC, sampailah kepada MIDF dan juga daripada SME Bank dan sebagainya. Mereka ni adalah grup-grup daripada mikro,
hinggalah grup yang personal, grup mid-tier, grup large. You need to get feedback from each one of them, lelaki, perempuan, mengikut demografi. Dan ya atau tidak jawapannya, adakah Agil optimistik melihat kepada pelan pemulihan pelan jana semula ekonomi negara penjana yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi itu? Adakah Agil optimistik bergerak ke hadapan untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga ke 8 bulan akan datang? Yes, saya very optimistic. Saya very optimistic sebab saya tengok sejak kerajaan baru ni prihatin punya konsep ni memang kita nampak. Dan saya optimistik dan kita doakan supaya berjaya lah.